Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan konsep audio. Okey, kita dah kenal beberapa peralatan diperlukan. Okey, perbezaan audio digital dan juga audio analog, juga format untuk audio. Okey, dan satu lagi, kenapa perlunya audio dalam persembahan multimedia. Okey, so untuk hari ini kita nak tengok pula modul seterusnya, iaitu rakaman dan suntingan audio. Okey, dalam tajuk ini, pelajar akan dijelaskan fungsi alat dan feature asas yang digunakan dalam peristiwa rakaman suntingan audio. Okey, pelajar perlu menghasilkan rakaman audio suara latar menggunakan perisian yang sesuai. Kemudian yang ketiga, menghasilkan kesan bunyi menggunakan perisian yang sesuai. Okey, yang keempat, menyatakan justifikasi keperluan persampling semula resampling audio. Kemudian kita nak sunting klip audio menggunakan feature cut, copy, paste dan juga delete. Kedua, trim ataupun crop. Tiga, crossfade. Dan keempat dalam mix lah. Okey, kalau kita tengok modul 3 atau 4 yang cikgu berikan, dalam modul ni adalah menggunakan perisian Audacity. Perisian Audacity ni adalah satu perisian sumber terbuka lah. Okey, so tapi kita tak berpandukan modul ni, berpandukan Audacity lah. Kita tak berpandukan perisian Audacity dalam modul ni. Sebab kita akan guna SoundForge. Okey kelas. Okey, so jadi kita tengok SoundForge, di mana dalam kamu punya Google Classroom cikgu ada juga bagi modul pembelajaran SoundForge ni. Okey, kita boleh rujuk lah modul SoundForge ni. Okey, SoundForge. Okey, kita nak berkenalan dengan perisian SoundForge. Okey, kita gunakan SoundForge 7.0, ialah satu perisian yang digunakan untuk menyunting file audio. SoundForge adalah satu perisian yang digunakan untuk menyunting file audio. Okey, selain itu perisian penyunting audio ini mempunyai kemudahan untuk mencipta file audio. Okey, dalam peperiksaan kita guna perisian SoundForge. Okey, Audacity kita tak belajar, so jadi tak keluar peperiksaan. Okey. Okey, kita nak mengenali antarmuka SoundForge. Okey, untuk memulakan perisian SoundForge, klik start. Macam biasalah, kamu buka dulu perisian SoundForge tu. Kalau ada dekat start ni, klik je start. Okey, kemudian carilah SoundForge tu kat mana. Kalau kat program, cari all programs. Okey, kemudian cari SoundForge. Okey, cari SoundForge. Mana SoundForge cikgu ada kat sini. Okey, ni Sonic Foundry ni. Okey, dalam ni ada SoundForge. Okey, dia guna SoundForge 6. Okey, kita guna SoundForge 6 lah. Okey, tak apa, tak ada beza. Jadi dia punya feature dia kita masih boleh gunakan. Okey, raja di bawah adalah antarmuka yang terpapar dalam beberapa ciri utama. Dengan beberapa ciri utama dilabelkan lah. Okey, kalau kat sini atas ni adalah menu bar. Yang bawah ni adalah icon toolbar. Okey, ini transport toolbar. Ini play matters. Dan ini adalah ruang kerja. Pelajar kena ingat setiap perisian ada yang sama panggilan menu bar, ada yang tak sama. So kena tahu bezakan setiap perisian tersebut lah. Okey, sekali lagi cikgu ulang. Atas ni file edit view special ni terpanggil menu bar. Yang kat bawah ni icon toolbar. Okey, kemudian yang ada stop ni semua ni adalah transport toolbar, play matters dan juga ruang kerja. Okey, cikgu buka perisian sebenar di sini. Okey, tengok okey, ini apa tadi ni? Ni file edit view special process ni. Okey, ini adalah menu bar. Okey, ini yang tengah ni kita panggil apa? Icon toolbar. Okey, yang ini transport toolbar. Yang ini senang pada kamu kan. Okey, ini play matters dan tengah ini adalah ruang kerja. Okey, tengah ni adalah ruang kerja. Kecilkan. Okey, ini adalah ruang kerja. Okey. Okey, seterusnya
Okey, seterusnya kita nak aktiviti merakam suara. Kita nak buat rakaman audio. Okey. Bagi suara latar dan kesan bunyi. Okey, tak apa. Aktiviti pertama adalah merakam suara. Okey, itu untuk merakam suara, mikrofon dipasang pada kad suara perlu disediakan terlebih dahulu. Okey, semasa pentaksiran, okey, di sekolah kita ada headphone. Okey, headphone pastikan mic tu boleh digunakan lah. Ataupun kamu boleh juga, kalau kamu ada, boleh bawa lah ke sekolah. Okey, sekarang ni okey, cikgu nak tunjuk pada kamu, kita nak merakam suara, aktiviti yang pertama. Sekejap. Okey, ini cikgu buka software Soundforge. Okey. Okey. Sekarang ni kita pergi file. Okey, new. Okey. Dia akan keluar sample rate lah macam ni. Okey, 44 100. Okey. Okey, 44 100 Hz. Okey, beef dia 16. Okey, channel stereo. Okey, and then klik okey. Okey, ni 44,100 Hz lah. Okey, 16 bit. Okey, stereo. Okey, klik okey lah. So, dia akan keluar macam ni. Okey. Okey, kalau kita tekan, kita nak record kita nak record, kita klik pada butang record macam ni. Okey, nampak tak? Boleh juga kalau cikgu close ni. Okey, nak klik butang record terus, boleh? Dia akan keluar macam ni lah. Sama je. Dah sound 2 kan, tadi sound 1. Okey. Okey, kamu tengok di sini. Okey, device mode. Okey, ni 44,100 Hz, 16 bit dan juga kita guna stereo lah. Okey, kemudian okey, apa lagi nak kena? Okey, ni butang record. Okey, ni paparan. Okey, bila kita klik start ni, play ni. Okey, ni record. Ni play selepas dimainkan. Okey, ni drop marker, go to start, off last state, go to end. Okey, contohnya kita nak record. Okey, kalau kau macam ni di tengah recording. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, ni kita klik stop. Okey, nampak tak? Bila kita klik stop, suara kita akan masuk dalam ni lah. Okey. Kita close, kita boleh play di sini. Dengar ya. Okey, kalau kau macam ni di tengah recording. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, ni kita klik stop. Okey, nampak Okey, kita dah record lah, kita dah rakam suara. Okey, dekat sini klik butang new untuk meletakkan setting. Okey, kita tengok sekali lagi. Okey, dekat new katanya ya. Okey. Di sini. Okey, semasa kita tekan record ni, okey, new ni. Okey, kita nak letakkan setting. Okey, kita nak meletakkan setting rakaman audio. Okey, dekat new ni. Okey, di sini lah tadi kita tetapkan nilai sample rate di mana 44,100 Hz, bit depth 16 bit. Okey, channel kita guna stereo. Okey, baru kita klik okey tadi kan. Okay, so kita akan dengar dua-dua, left, okey, left dan juga right lah. Left dan juga right. Okey. Okey, ni dah. Okey, kita dah start recording tadi, klik pada butang record, kita dah mula merakam suara. Okey, kemudian semasa rakaman kotak merah akan dipaparkan lah. Recording masih tengah kita tengah berlakunya rakaman suara. Okey, kalau ni tadi saya sebut juga kita boleh membuat penandaan dengan mengklik butang drop marker ni. Okey, setelah selesai kita merakam suara, klik butang stop, okey, then close. So, kita akan dapatilah gelombang data wave, wave data seperti berikut pada ruang kerja. Okey, macam ni ni wave. Okey, gelombang data tadi. Okey, sound data file mengandungi sound data file stereo mengandungi 2 channel. Ni ada 2 channel, satu left and right lah. Okey, channel kiri dan juga kanan. Kalau mono dia keluar bawah ni tak ada lah. Dia ada satu saja channel. Okey, bagaimana kalau refleksi, bagaimana bentuk gelombang data yang akan dipaparkan sekiranya tiada bunyi yang dirakam? Kosong lah, tiada. Okey, mengapa mengklik butang close sebaik sahaja rakaman selesai dijalankan? Mengapa mengklik butang close sebaik sahaja rakaman selesai dijalankan merupakan langkah penting. Okey.
selepas rakaman. Okay, kenapa pentingnya klik butang close? Okay, contohnya sini, kita rakam kan? Kita rakam tadi. Okay, kita buat rakaman. Okay, and then kita stop. Di sini sama je, di tempat yang sama. Kemudian kita klik butang close. Okay, bila kita klik butang close, dia akan masuklah rakaman tu dalam dalam kita pun channel ni. Ya. Okey, terangkan fungsi drop marker. Apa fungsi drop marker ni? Apa fungsi drop marker? Drop marker ni tak ada kat sini, dia ada kat dalam ni je. Okey, tengah kita merakam, kita masuk drop marker. Nampak tak? Ini drop marker lah. Fungsi dia untuk apa drop marker? Okey, kita stop. So nampak tak? Ni drop marker. Kita drop dekat mana sound kita nak ni. Okey, contoh kita mainkan. Tengah kita merakam, kita masuk drop marker. Nampak tak? Ini drop marker lah. Fungsi dia untuk apa drop marker? Okay, and then kita stop. Okay, nampak Okay, drop marker. Maksud kita nak tengok lah kalau kita nak set kat mana tu, kita nak berhenti kat mana suara tu. So kita kalau kita nak cut tadi, dia membantu kita lah. Itu function drop marker ni. Kita boleh suara kalau kita tengah record, kita buat rakaman. Okay, kemudian nanti kita nak set ataupun kita last kali kat mana kat sini. So kita masukkan sound baru. So dia kat sini kita dah kata apa? Last kita punya rakaman lah. Last kita punya rakaman. Okay, tengok tu buat new. Okay, kita buat new. Okay, kita boleh setting ni. Kalau nak buat setting baru boleh. Kalau tak nak, teruskan sama je. Okay, kemudian buat rakaman. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, kat situ. Okay, cikgu sambung rakaman. Okay, terima kasih semua kerana hadir dalam kelas pada hari ini. Okay, nampak tak? Okay, kita berhenti satu. Dekat mana kita berhenti tu? Okay, itu maksudnya last kita punya rakaman. Sebelum kita start yang baru, dia akan keluar yang baru lah. Nampak tak? So dia drop marker ni nak tentukan mana kita mula, mana kita berakhir lah. Okay, so itu untuk drop marker. Kemudian simpan data. Okay, simpan data. Okay, klik pada mana okay, klik pada mana-mana bahagian dalam data window untuk membuat pilihan. Okay, dari menu file, pilih save untuk menyimpan data bunyi semasa. Okay, sekali lagi cikgu buat. Cuba kita close saja. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, so dah keluar satu gelombang suara. So cikgu nak save. Macam mana nak save? Pergi file, save as. Okay, simpan dekat mana kamu nak simpan lah. Maksudnya folder mana kamu perlu simpan file tersebut. Okay, so tulislah kat sini apa nama suara. Kalau suara latar lah. Suara suara latar ataupun kesan bunyi. Okay, apa yang kamu buat pada waktu itulah. Okay, nama file terpulang yang kamu apa yang kamu nak namakan. Okay, di sini kita dah belajar format audio tadi. So pilih mana format yang kamu sesuai untuk kamu gunakan. Tadi kita dah belajar ada AIF. Tengok format mana kamu sesuai. Jangan pakai letak je. Okay, MP3 atau adakah wave. Okay, so kalau nak wave, save it dan tekan save. Okay, tekan ni. Okay, tukarlah. Katakan nama bunyi juga tak kat desktop. Cikgu sekejap. Desktop sample. Okay, wave, save. So dia dah save. Okay, senang saja. Okay, kemudian yang ketiga, memainkan audio. Okay, sound data boleh dimainkan dengan menekan butang-butang arahan pada transport tool. Okay, transport tool. Kat sini kita tengok. Sekejap. Okay, tengok ya. Okay, sini record, loop, playback. Okay, ini play all, play, pause, stop, go to start, rewind, forward dan juga go to end. Okay, so ini adalah untuk sound data lah. Butang-butang yang kita gunakan dalam butang-butang arahan dalam transport tool. Okay, sound data boleh dimainkan dengan menekan butang-butang dalam arahan pada transport tool. Okay,
Okey. Sekarang ni pula adalah jadual